Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati fadil pengacara majelis, yang dimuliakan pengurusi ahli yang kuasa, imam-imam masjid Al-Imam Syafi'i rahimahullah, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 20 Rajab 1444 kita dapat lagi bersama dalam majlis ilmu di masjid yang sentiasa menganjurkan majlis-majlis ilmu untuk memandaikan ummah, untuk memberi kefahaman kepada para jemaah dan sekaligus memberi semangat untuk kita beramal dan berjuang menegakkan agama ini, dan juga memperbanyakkan amalan kita sebelum kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, insya-Allah tazkirah ringkas kita pada kali ini dengan tajuk golongan yang rugi ataupun kerugian peluang dan pahala. Akhirnya pahala diberi kepada orang. Ini kita bimbang hari ini. Benda yang kita sayang, kita beri kepada orang yang kita tak suka. Perkara yang kita sayang, kita beri kepada orang yang kita tak suka. Kalaulah andai kata yang kita sayang kita beri kepada orang yang disayangi, munasabah. Dan sepatutnya begitu. Tapi yang jadi sekarang ni tidak sepatut. Allahu Akbar. Ya, maka kita rasa satu kerugian yang besar. Kita beramal, kita bekerja, kita berusaha, akhirnya apa yang kita buat orang lain ambil hasil. Coba tuan-tuan bayangkan kalau kita duduk atas dunia ni, kita buat kerja, macam-macam benda yang kita buat, tapi hasilnya dapat pada orang lain. Apa perasaan kita? Sudah tentu kita akan kecewa, akan frust, macam-macam yang kita ada lagi. Maka perbincangan kita hari ini supaya kita tidak jadi manusia yang rugi dan manusia yang kerugian pahala diberi kepada orang yang dia tak sayang. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini pendek ya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ikut kubur. Nabi kita lalu ikut sebuah kubur. Kemudian Nabi tanya, kubur siapa ini? Kubur siapa ini? Sahabat beritahu, ya Rasulullah, ini kubur sahabat kita yang baru meninggal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Rak'atani khafifatan mimma tahqiruna wa tanfiluna yaziduhuma hadha, yushir ila hadha al-qabr fi amalihi ahabbu ilaihi min baqiyati dunya. Maksudnya, bila Nabi tengok kubur siapa ni? Nabi tanya. Sahabat beritahu, ya Rasulullah, kubur fulan, sahabat kita baru meninggal. Nabi kata, 2 rakaat solat sunat yang kamu buat sangat ringkas. Kamu buat secara ringkas-ringkas. Dia kata, ulama hadis kata khafifatan, ringkas maknanya tak banyak baca Fatihah je. Kalau baca surah pun wal asri,
inna a'tainakal kautsar contohnya, ataupun qul huwallahu ahad. Zikir-zikir pun tak banyak. Kamu rasa tak banyak mana pun pahala, sebab cara kita buat tu nampak tak bersungguh sangat. Itu Nabi buat analogi. Namun begitu, tengok kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat solat sunat ini, 2 rakaat solat sunat yang ringkas ini, ahabbu ilaihi, Nabi tunjuk pada tuan kubur, dia kata lebih disayangi, lebih disukai oleh penduduk kubur ini, min baqiyati dunyakum, daripada dunia yang kamu miliki sekarang. Allahu akbar. Apa yang kita faham di sini para jemaah? Penyesalan itu datang apabila peluang sudah hilang. Penyesalan datang bila ba'da fawatil awan. Apabila peluang itu datang, dia hilang, kita pun menyesal. Sekarang ni kita duduk di atas dunia. Banyak, berapa rakaat yang kita mampu lakukan solat sunat setiap hari? Berapa rakaat? Dulu saya mari, kita kempen 12 rakaat yang rawatib, yang muakkad. Ingat tak? Masih ingat lagi? Kata bukan sakat ingat ustaz, orang masjid ini dah amalkan. Kita kata hani'an lakum, tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ada tak tambahan-tambahan yang kita buat lagi, sehingga Nabi kita tunjuk pada ahli kubur, dia kata 2 rakaat. 2 rakaat yang kamu solat sunat cara ringkas itu lebih disayangi oleh ahli kubur ini daripada baqiyati dunyakum, daripada kehidupan dunia yang senang yang kamu ada sekarang. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, setiap kebaikan yang kita ada peluang, di mana ruang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla, jangan lepaskan peluang. Contohnya, Allah Ta'ala beri kepada kita rezeki panjang umur. Orang yang panjang umur sudah pencet dah, kita kerja tak ada lagi kerja resmi, tak berlari ke pejabat waktu-waktu pagi, nak hantar anak sekolah pun tak ada anak dah, tinggal cucu dah. Contohnya, di sinilah kita kena mengatur jadual. Dia panggil jadual amal yaumi, jadual amalan harian kita. Bermula dari mana? Bermula daripada kita bangun awal sebelum subuh. Bangun tahajud dulu. Paling tidak pun kita kata setengah jam sebelum solat subuh. Sempatlah tu, tahajud sempat. Oh, dia kata saya ustaz dah puas dah, tidur lama sangat. Tak apa, bangun pukul 5 pagi. Ataupun kalau kita mengikut dalam peraturan sunnah Nabi SAW, Nabi kita dia tak suka tidur sebelum isyak, dan dia tak suka berbual-bual selepas isyak. Maksudnya dia nak kita, dia bimbang kalau kita tidur belum isyak, nanti kita solat isyak mungkin mutakhir tengah malam, tak solat jemaah dah kita. Ini bagi orang bekerja di kebun. Contohnya orang Madinah yang kerja di kebun tu, dia penat dia. Bila dia penat, dia mari ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan penat. Jadi ada yang balik lepas maghrib tidur, yang menyebabkan mereka tak sedar untuk isyak berjamaah. Maka pada ketika itulah kita mengatakan, Nabi kita kata sabar, jangan tidur sebelum isyak. Jangan tidur sebelum isyak. Sebab apa? Sebab kita bimbang kalau tidur belum isyak, jadi terlepas dia punya solat apa? Solat isyak berjamaah. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mahu pula kita tidur, kita bercakap-cakap lepas isyak, sebab dia takut kita tidur lambat. Bila tidur lambat, tidur lewat, bermakna kita juga akan bangun lambat. Jadi alhamdulillah hadis ini akhrajahu Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhdu, Ibnu Abi Syaibah, kata di para ulama sanad dia sahih, alhamdulillah. Maka saya bawa kepada para jemaah hadis ini untuk menyatakan tentang peluang yang kita ada hari ini. Jangan cuba-cuba ambil ringan, ambil mudah, ambil orang panggil
tidak menjadualkan perjalanan hidup kita ni sebagaimana yang sepatutnya. Jadi kita buat belum subuh bangun awal. Selepas solat subuh berjamaah, kita tunggu adanya zikir lepas subuh. Kalau ada kuliah subuh, kita dengar. Kalau tak ada orang kuliah, kita baca zikir pagi, baca Quran sampai naik matahari. Selepas naik matahari, tengok dalam jadual takwim tu, dia tulis syuruk. Pejabat mufti wilayah dulu telah keluar. Dia kata bila syuruk kita kena tambah lagi 15 ataupun 12 minit baru kita boleh solat. Besar pahala itu solat itu. Dalam hadis Tirmizi mengatakan bahawa siapa dia solat subuh berjamaah, kemudian dia tunggu sehingga naik matahari, melepasi waktu larangan, kemudian dia solat 2 rakaat. Pahalanya apa? Pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna. Besar pahala. Jadi kemudian tuan ambillah perjalanan itu. Ana tengok sebuah buku yang saya usahakan terjemahan. Tajuk dia Sehari dalam Kehidupan Nabi SAW. Menarik buku ni, tuan-tuan cari, tengok apa agenda yang dibuat oleh Nabi SAW. Kita cuba buat dengan solat duha, kemudian kita pergi cari, kalau ada kerja lagi pergi selesaikan kerja, ataupun ada kawan-kawan yang sakit kita pergi ziarah, kalau ada orang mati kita solat jenazah, ataupun apa saja, orang tak sakit, orang hidup pun kita pergi ziarah untuk menyambung balik silaturahim ataupun menyambung balik al-ukhuwah yang cantik itu. Jadi banyak peluang. Itu untuk penambahan kerugian kalau kita tidak ambil peluang yang sangat baik ini. Baik para jemaah sekalian, satu lagi, kita jangan rugikan pahala yang telah kita ambil. Jangan dirugikan pahala yang telah ada pada kita. Pahala yang dah kita raih, para jemaah sekalian, jangan dirugikan. Artinya jangan sekali-kali kita beri kepada orang, lebih-lebih lagi orang yang kita tak suka. Adapun orang yang kita suka, orang yang kita sayang, ibu bapa kita, adik-beradik kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang kita sayang, patut kita beri pahala. Tapi jangan ambil yang kita punya. Pahala lain kita beri. Kita doa untuk mereka, kita sedekah untuk mereka, kita istighfar untuk mereka, semuanya boleh. Tapi jangan kata hak kita. Ni kita bimbang hari ni semua pahala kita buat asyik bagi korang ya. Akhir kali mana yang kita punya? Jangan aja. Tapi yang malangnya, ada beberapa perkara saya senarai pendek di sini, mungkin dalam 5 perkara amalan perbuatan yang merugikan pahala kita, yang menyebabkan di akhirat esok kita menyesal menjadi manusia yang kecewa. Tuan-tuan boleh tanda yang pertama. Yang pertama, kebanyakannya isu ni berkait dengan manusia, berkait dengan hubungan dengan manusia. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Ada riwayat kata al-an. Siapa yang tersalah melakukan kezaliman kepada saudara dia. Zalim ni banyak jenis, kata di para ulama syarah hadis kata, ai kezaliman di dunia. Mana kita pernah melakukan kezaliman kepada dia. Zalim itu ada 2 kategori. Tuan-tuan tanda, zalim ada 2 kategori. Satu dia panggil madiyatun, zalim dari sudut mata benda, material. Ambil duit dia ke, ataupun apa benda yang kita buat, yang penting pukul dia, itu dia panggil zalim. Mana pukul orang, tumbuk orang, ataupun apa saja yang kita boleh buat, itu termasuk dalam kezaliman. Ataupun waktu kita kerja pejabat dulu,
Pernah kita tahan orang yang kita tak suka daripada naik pangkat, ataupun kita hantar dia pergi ke pendalaman kampung-kampung sehingga terpisah dia daripada keluarga dia di bandar. Itu semua termasuk dalam kezaliman dari bentuk fizikal perbuatan. Waqad takunu ma'nawiyah. Ada kalanya kezaliman secara maknawi, dia panggil secara perbuatan tapi tidak secara fizikal, seperti mengumpat ataupun memfitnah orang. Pernah kita fitnahkan orang, atau kita mengeluarkan tulisan-tulisan yang menjatuhkan kawan tersebut. Ini semua termasuk dalam man kanat indahu mazlamah. Siapa dia pernah melakukan kezaliman kepada kawan dia, Nabi kata apa? Falyatahallalhu minha al-an. Nabi SAW suruh kita minta maaf sekarang. Ini kita tengok dengarlah setengah orang ni dia bercakap sedap. Dia kata tak apa, tak ada masalah. Saya tak nak maaf atas dunia ni kalau dia minta maaf pun, sebab saya nak berbicara dengan dia di hadapan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari kiamat, hari penuh dengan huru-hara. Sekarang ni kalau kita berbicara, berunding, pergi mahkamah, susah dah. Naik turun mahkamah pun susah. Ingat di akhirat esok senang. Oh, tak apa saya nak berbicara depan Allah, bukan mudah. Kerana itu kalau orang minta maaf, kita fikir 4 kali. Aku tak nak maaf. Contohnya, nak berbicara depan Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan kena ingat, selagi kes dia tak selesai depan Allah, walaupun kita ni orang baik, kita ni ahli syurga, insya-Allah tak boleh masuk dalam syurga. Awak kena tunggu dulu sebab ada kes yang tak selesai. Tapi kalau dia tu memang na'udzubillah lah, orang yang tak baik, orang yang akan pergi ke neraka, lagi dahsyat. Jadi maka taujih an-nabawi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita di sini supaya apa? Falyatahallalul an, minta maaf sekarang. Tapi minta maaf betul, bukan minta maaf kad raya. Tuan-tuan tahu minta maaf kad raya macam mana? Tahu? Lagu mana? Dekat nak raya tulis surat, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Jadi ke tak jadi? Tulis. Waktu jumpa pagi raya tak salah apa tuan. Nah, dia ni. Tengok dia tu mari kita pintu lain dah masuk. Mana kad bermaaf-maafan, tuannya tak maaf. Tak ada. Kadang-kadang minta maaf tak tahu tempat pun ada juga. Duduk di airport atau ambil gambar pakai ihram, tulis minta maaf semua, saya nak pergi umrah. Nak pergi umrah baru minta maaf. Kalau tak pergi umrah tak minta maaf. Kenapa? Jadi kita minta maaf ni spesifik. Hak itu bolehlah kita minta maaf secara umum. Secara umum kalau ada tersalah. Tapi memang kita tahu kita bersalah dengan orang, tak boleh secara general. Kita minta maaf dengan orang tu. Dengan orang yang kita buat zalim pada dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu laisa thamma dinarun wala dirham. Kerana di akhirat esok tak ada lagi kita bawa dinar, tak bawa lagi dirham. Tak ada lagi. Mana kalau orang tu dakwa awak pernah curi duit saya 500, nak bayar tak boleh. Tak ada cash. Kata orang di akhirat esok tidak ada cash. Tak ada cashier, tak ada duit, tak ada bank yang kita boleh ambil bayaran. Habis yu'khazu min hasanati. Ingat, bayaran di akhirat esok tuan-tuan kena tanda. Kredit kad di akhirat esok bukan dengan duit tapi dengan amalan. Ini yang kita bimbang ni. Kita punya bayaran di akhirat dengan amalan. Ambil amalan beri kepada orang, ambil amalan beri kepada orang. Sebagaimana hadis yang lebih detail dalam hadis yang kedua yang kita akan baca nanti, dia panggil hadisul muflis. Maka Nabi SAW beritahu, fa illam yakun lahu hasanatun, andai kata dia tak ada lagi kebajikan, dia sudah tamat, kebajikan dia sudah habis, dia beri semua kepada orang, apa dia? Ukhidha min sayyiati akhihi, diambil kesalahan dosa kawan tu, campurkan orang ni. Hai, boleh Ustaz?
Kan dalam Quran Tuhan kata wala taziru waziratun wizra ukhra, dosa orang lain tak pergi pada orang lain. Ini apa pun nak cerita. Menarik. Soalan yang ditanya, insya-Allah jawab penjelasan yang kita beri. Dosa orang lain tak akan mari kepada kita. Naam, betul. Illa, kata di ulama hadis atau ulama tafsir kata illa, kecuali dosa bersebab. Dosa bersebab, maka dia akan melarang. Contoh hari ini, kalau orang tak tutup aurat keluar rumah, dosa tak dosa? Dosa. Dosa dia naik atas kepala kita ke tidak? Sepatutnya taklah dia yang tak tutup aurat. Dosa juga kalau awak tengok aurat dia, itu dosa. Tapi kalau yang tak tutup aurat itu isteri kita, anak kita, ayah, suami, boleh dosa ke tidak? Boleh. Itu dia panggil dosa bersebab. Dosa bersebab. Hak ni sama juga. Tak ada dosa orang lain boleh diberi pada orang lain illa, kecuali kalau bersebab. Mana sebab kenapa kamu zalim pada dia, kamu tak minta maaf dengan dia di dunia, maka di akhirat esok diambilnya kebajikan kamu ataupun diambil dosa dia, dicampur atas kepala orang yang tidak tahallal, yang tidak minta maaf di akhir, di dunia dulu. Maka dengan ini para jemaah sekalian, kita minta sangat-sangatlah supaya kalau boleh kita sama-sama kita cuba orang panggil berusaha untuk apa? Untuk menyelesaikan semua masalah yang berlaku sebelum Ramadan tahun ni. Kenapa pula Ramadan tahun ni? Patut raya tahun ni. Nah, kita sebenarnya banyak benda yang tertinggal ataupun terlewat, delay. Sepatutnya memohon maaf bukan hari raya. Hari raya ni tak ada maaf. Hari raya ni kosong dah. Waktu mohon maaf bila? Bulan Syaban. Waktu mohon maaf bila? Bulan Syaban. Mana dalil? Dalilnya Nabi SAW beritahu kepada kita hadis malam nisfu Syaban, yattali'ullahu ala ibadihi. Allah Ta'ala tengok kepada hamba-hamba dia pada malam itu, maka diberi keampunan kepada orang yang baik kecuali musyrik, orang yang syirik, dan musyahid, orang yang berkelahi. Berkelahi tak lepas. Itu satu. Satu lagi hadis, Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Syaban, puasa sunat. Orang tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah banyak puasa sunat pada bulan ini? Nabi SAW bagi tahu, fihi, pada bulan Syaban ni turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Bulan ini diangkatnya amalan setahun kita diangkat untuk rekod ni kepada Allah Azza wa Jalla. Maka aku nak waktu diangkat itu dalam keadaan kita sudah bersih, tak ada dosa. Amalan kita diangkat dengan penuh dengan rekod-rekod yang baik. Maka di sini para ulama ketika membincangkan hadis Syaban, Nabi kita puasa banyak di bulan Syaban, dan Nabi juga sebut Allah Ta'ala tidak maafkan kepada orang yang berkelahi walaupun dia baca Yasin 3 kali malam nisfu Syaban, tak lepas. Sebab apa? Nabi kata illa, kecuali musyrik wa musyahid, orang kafir dan orang berkelahi. Maka kita kena bermaaf-maafan bila? Sebelum Ramadan. Dia kata tak ada orang hantar kad raya bila Ramadan, Ustaz. Tak payah hantar kad raya lah. Kita tahu 5 orang ni memang kita ada kes dengan dia, ada masalah dengan dia daripada muda lagi duduk kelahi. Kita WhatsApp secara peribadi, Assalamualaikum, selamat menyambut Ramadan. Kita dua ni ada masalah daripada dulu lagi. Sebut yang masalah. Masalah duit ke, masalah apa, masalah. Sebut, jangan tak sebut. Malu Ustaz nak sebut. Subhanallah. Tuan-tuan kena ingat, malu atas dunia. Di saat kita ada peluang untuk bermaaf-maafan, tidak berat malu kita di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika diambilnya
amalan orang dicampur atas kepala kita. Nauzubillah. Maka itu dia panggil tempoh al-musalahah, tempoh perdamaian duduk di Syaban. Jadi insya-Allah kita tukar format sikit. Syaban bila mari selama air raya tak payah ucap-ucap minta maaf lagi. Selama air raya, taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Mudah-mudahan Allah Taala kabul amalan kita sepanjang Ramadan. Patut gitu. Ingat ke tidak doa-doa salafus salih? Yahya bin Abi Kathir, di antara doa dia bila dekat Ramadan, di antara doa dia minta 3. Ingat? Kalau tak ingat, cuba kata, saya ajar. Kata, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamu minni mutaqabbala. Hasil dia itu. Tak apa regah tu. Nah, kalau Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban, lajulah. Nah, jadi insya-Allah imam-imam kita ni cuba ambil doa ni, baca banyak hari sikit, makna boleh ikut. Sebab bila kita selalu dengar, kita akan hafal insya-Allah. Tapi kalau dengar saja tak perhati, tak jadi juga. Nah, jadi kata Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke Ramadan. Itu permohonan yang pertama kita. Nak sampai Ramadan. Tapi tak nak sampai saja. Kalau sampai saja, ramai orang sampai Ramadan, masjid tak mari juga. Tadabbur Quran tak khatam juga. Kita nak wasallim Ramadan li, dan uruskanlah Ramadan itu sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk kita buat ibadah. Dua. Permohonan yang ketiga, wa tasallamu minni mutaqabbala, ya Allah terimalah semua amal baik yang aku buat sepanjang bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu di antara syiar golongan salafus salih bila ba'da Ramadan, selepas berlalu Ramadan, di antara syiar dia, di antara doa dia, taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Mudah-mudahan Allah Taala kabulkan amalan saya dan amalan kamu yang baik-baik sepanjang Ramadan ni, Allah Taala kabulkan. Jadi kita bermaaf-maafan belum hari raya, belum Ramadan. Selepas Ramadan kita doakan supaya Allah Taala kabulkan amalan kita, insya-Allah. Itu yang pertama. Hadis yang kedua dalam masalah kerugian yang besar ini, iaitulah isu yang sama tapi peluk cerita, peluk bahasa lain. Hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya, rawahu Muslim, hadis dari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya para sahabat, atadruna man al-muflis? Sahabat-sahabat, kamu tahu siapakah muflis? Ada riwayat kata ma, apakah itu muflis? Jadi jawab sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang muflis di kalangan kami orang yang tak ada duit, tak ada harta benda. Itu muflis. Hutangnya banyak, duitnya tepat tak ada. Jadi muflis. Nabi SAW perbetulkan persepsi itu muflis dunia. Tak apalah. Maknanya kalau betul-betul dia iflas, betul-betul dia tak ada duit, dia memang terdesak, kita bantu, kita akan tolong, tak apa. Tapi yang Nabi naknya, Nabi SAW beritahu, innal muflisa min ummati. Dengar ni tuan-tuan, orang yang muflis yang aku nak cerita kepada kamu di sini bukan itu, tetapi man ya'ti yaumal qiyamati bisalatin, orang yang datang pada hari kiamat esok bawa pahala semaya, solat. Maknanya orang ni orang soleh, orang baik, solat. Wasiyam, pahala puasa dia bawa. Wa zakatin, dan pahala zakat. Maknanya dia ni orang baik, baik dengan Allah Azza wa Jalla. Tulis, orang ni orang yang baik dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi dia gagal dengan manusia. Wa ya'ti qad syatama hadha, dia datang akhirat esok, dia terbawa dosa, maki orang ni. Wa qazafa hadha, tuduh orang ni, qazah ni tuduh zina. Tuduh zina ke tuduh, yang penting tuduh perbuatan yang hilang maruah. Wa akala mal hadha, ambil harta orang ni, menumpah ke darah orang ni, pukul orang ni. Tadi kita dah sebutlah makna pukul ni, bukan pukul dengan tangan, tumbuk je,
Pukul dengan tanda tangan pun termasuk dalam pukul. Jadi panggil, dia tak pukul dengan tangan, tapi dia pukul dengan tanda tangan. Kita tanda tangan buat tuduhan kepada orang, ataupun tahan dia punya kenaikan pangkat, ataupun allowance atau gaji. Ini semua termasuk dalam pukul. Maka Nabi SAW beritahu, bila di akhirat esok, orang yang dia khianat tadi, semuanya beratur dakwa dia kepada Allah Azza wa Jalla. Bila orang ni mari dakwa, ya Rabbi, dia ni pukul saya, fayu'ta hadza min hasanati. Allah kata kepada malaikat, mu ambil kebajikan dia, beri kau orang ni. Awet, mari orang lain pula kebajikan lagi. Mari, habis pahala solat, pergi pahala puasa. Habis pahala puasa, pergi pahala sedekah. Habis semua dia punya pahala. Fa in faniyat hasanat, hasanat dia sudah hilang, pahala dah tak ada. Tapi kes belum selesai. Apa nak jadi? Ukhiza min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka Nabi SAW beritahu, malaikat akan ambil dosa orang itu, sebanyak mana dosa dia sesuai dengan tuduhan tadi, dicapuk atas kepala kawan ni, kemudian dilontar ke dalam neraka. Wal iyaz billah. Hadzal hadis rawahu Muslim. Jadi para jemaah sekalian, ini di antara bahaya orang baik dengan Allah tapi gagal dengan manusia. Jadi kita kena hati-hati para jemaah sekalian, kita kena baik dengan Allah dan baik juga dengan manusia. Kalau tidak, tak selesai masalah. Oi, saya orang warak ustaz, duduk masjid. Duduk masjid tapi tangan tak lepas. Habis grup WhatsApp dia masuk. Sambil-sambil dengan kuliah. Nah, habis grup WhatsApp dia masuk. Cerita yang ni, cerita ni. Apa benda yang dia dapat semua dia share. Kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, ingat, perbuatan kita tidak menyelamatkan, tidak membersihkan jiwa kita. Kalaulah kita melakukan perkara yang tidak baik, walaupun kita duduk dalam masjid, walaupun kita duduk dalam lingkungan ahli ibadah. Allahu Akbar. Maka ini cukup berbahaya para jemaah sekalian, supaya kita tidak menyesal di akhirat esok. Maka kita kena ambil sentiasalah minta maaf daripada orang-orang yang kita melakukan kesalahan. Cuma ada satu kes yang agak berat. Ulama berbahas tentang dosa mengumpat. Dalam kitab tasawuf, contohnya kitab bimbingan mukmin. Kalau tentu ada kitab bimbingan mukmin ataupun kitab besar dia Ihya Ulumuddin, dia bahas tentang dosa mengumpat. Adakah kita kena diminta maaf satu-satu jumpa dengan orang yang kita mengumpat? Kita kena bagi tahu dia, aku pernah kata gini. Ataupun memadai dengan kita pergi minta maaf secara umum, kemudian kita cover balik kesalahan kita. Jadi ada dua pandangan sini. Ada yang mengatakan di mana kita buat kesalahan. Contohnya kita mengumpat orang ni di alam maya ataupun dalam grup WhatsApp. Hari ni kita mengumpat, esok kita menyesal. Bila kita menyesal, kita kena hantar balik di tempat yang sama ataupun di kedai kopi mana yang kita sembang. Kita cela orang tu, kita kena puji di tempat yang sama. Mana kalau dalam di alam maya sekali ni, hari ni kita kutuk dia, esok kita puji. Oh, Masya Allah, fulan yang saya sangka tak baik tu, oh rupanya sebaliknya, orang yang baik, orang yang warak, orang yang ikhlas dan macam-macam lagi, supaya terkabur balik dengan dosa-dosa yang lepas. Baik, nampak masa laju, kita pun pelaju sikit. Isu yang ketiga, isu orang yang berhutang dengan orang tak nak bayar. Ini isu agak orang panggil berat juga. Manusia ni bila nak berhutang, pandai je dia mari cari kita dah. Allah kata orang lembut gigi dari lidah. Lembut gigi dari lidah. Cakap lah Allah bahasa baik, lembek tekuk yang kata orang mari. Tapi kalau sudah dapat, lari dia pula. Nombor telefon kita punya kena blok. Kita bukan nak minta duit dia, kita nak minta duit kita. Hutang yang dia bawa tu, kita nak minta je tu. Itu pun kita kena blok balik. Jadi hati-hati tuan-tuan. Kata daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
Sabda Nabi SAW, ad-dainu dainani. Kena baca bagi atas, saya baca din. Kalau din makna agama. Ad-dainu dainani. Hutang tu ada dua kategori. Hutang ada dua kategori. Faman mata wa huwa yanwi qada. Siapa dia berhutang kerana memang dia perlu. Anak dia sakit, ibu dia sakit, makanan tak ada, dia berhutang kerana apa? Kerana berhajat. Dan waktu dia berhutang, yanwi qada'ahu, memang dia niat, aku nak bayar. Aku nak bayar. Kata Nabi SAW, fa'ana waliyuhu, orang ni aku wali dia. Apa mana aku wali dia? Maknanya kalau langsung dia mati, tuan hutang tu mari jumpa dengan kerajaan, bagi dia punya penyata, dia ni berhutang aku 3,000, 4,000. Kita pun siasat, memang orang ni sangat terdesak. Dia pun dapat bantuan daripada kebajikan masyarakat atau daripada orang, tak cukup. Kita ni kadang-kadang kita umum je, oh kita dah bagi bantuan. Awak bagi tu bila? Tahun lepas. Berapa bagi? 500. 500 sebulan tak cukup. Jadi kita kena siasat. Kalau disiasat dan didapati bahawa dia berhutang kerana berhajat, kerana keperluan, kerana terdesak, maka fa'ana waliyuhu, maknanya baitul mal kena ambil cana, ambil tanggungjawab, tolong lunaskan hutang dia. Kalau tidak, dia masuk dalam kubur dalam keadaan berhutang, dahsyat. Tapi ingat, waman mata walam yanwi qada. Siapa dia mati, dia memang tak ada niat pun nak bayar hutang orang, memang kelentung punya. Dia panggil scammer sekarang ni. Scammer ke apa benda? Fazalikal ladzi yu'khazu min hasanati. Orang ni di akhirat esok akan diambil kebaikannya. Jadi tua hutang tu mari, ya Rabbi, si dia ni pula berhutang dengan saya atas duit tak bayar, maka akan diambil pahala hak dia ada. Kalau ada pahala, diberi kepada orang yang dia berhutang. Kalau ada pahala. Kalau tak ada pahala, diambilnya dosa kau ni campak atas kepala. Lebih kurang dengan hadis yang di atas tadi. Hadis ini sahih dalam Sahih Al-Jami', diriwayatkan Tabarani dengan sanad yang sahih. Jadi para jemaah sekalian, hari ni orang berhutang. Sebab itulah saya lah, secara peribadi, anda tak suka sangat kita menggalakkan orang berhutang. Lebih-lebih lagi hutang yang tidak memberi keperluan terdesak pada dia. Dalam kursus umrah ke kursus haji, biasa ada sahabat-sahabat kita ni bahagian keuangan, dia kata, ustaz boleh tak saya nak minta tolong, ustaz tolong kempen, siapa nak pergi umrah tak ada duit, tak cukup duit, tak mampu, kami akan beri pembiayaan. Saya kata, pembiayaan apa? Sedekah lah, kena bayar. Pergi umrah 10-12 hari, dia menanggung hutang berapa tahun? Jadi orang berhutang nak pergi umrah contohnya, jangan galakkan orang berhutang, sebab kesian dia pergi umrah 10-12 hari, balik menanggung hutang bertahun. Jadi sedangkan Allah SWT beri, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Itu bahasa Arab, man istata'a, maknanya orang yang betul-betul mampu baru dia pergi. Kalau orang tak mampu, tak payah. Kalau orang sponsor tolong bawa dia pergi, sah. Umrah dia, haji pun sah. Contoh dia ni orang miskin, kita orang kaya, kita masuk dia haji hak VIP dia panggil, hak 150,000 seorang, sah. Tapi kalau nak suruh dia berhutang, tidak. Sebab hutang ni menyusahkan kawan tu selepas dia mati. Jadi panjang lagi hikayat-hikayat yang perlu diselesaikan. Baik para jemaah sekalian, kita ambil satu lagi hikayat, iaitulah tentang di antara orang yang rugi, orang yang menyesal, iaitulah orang yang melakukan amal kebajikan. Ini kita muhasabah diri kita sendiri. Man ya'malul khairat, dia buat kebajikan, wa yanfa'un nas, dan manusia mendapat manfaat daripada kerja yang kita buat. Tapi malangnya si hak buat kerja ni, orang yang melakukannya la yuridu min hadzal khair, dia sendirinya tidak ikhlas.
Wa hadzal fi'lut thayyib, dia buat benda-benda kebajikan untuk dipuji, supaya orang kata dia ni orang pemurah, dia kata orang ni baik, orang ni macam-macam orang kata. Ni kita muhasabahlah benda-benda macam ni. Tak lepas daripada hati kita mesti ada. Tetapi kita kena lawan. Kena lawan. Bila dipanggil dalam bahasa tasawuf dia panggil khawatir qalbiyah. Lintasan hati. Mana kalau kita terfikir benda macam ni, kita terus potong kat, kita kata auzubillahi minasyaitanir rajim. Ini mainan syaitan, nak kacau aku, nak hilangkan pahala aku. Jangan. Seorang sahabat nama dia Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Adi ni pemurah, ayah dia lagi pemurah. Masyhur ni, anak-anak ni pemurah, tapi ayah dia kata di sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, inna abi kana yasilur rahim, ayah saya ni suka hubungi silaturahim, wa yaf'alu, dia buat benda baik, bantu orang macam-macam. Fahal lahu fi dhalika min ajrin, dia boleh pahala ke tidak? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abaka arada amran fa'adrakahu. Nabi kata tak boleh pahala ayah. Lesh? Kenapa? Inna abaka, ayahmu arada amran, dia buat kebajikan tu kerana dia nak nama. Kata ulama hadis, yakni zikra, mana nak orang puji dia, nak suruh orang sebut Adi, nak suruh orang sebut dia ni hebat, dia ni, nak suruh orang kata dia berani, maka dia dah dapat sebutan di dunia, di akhirat tak ada lagi peluang. Maka ulama hadis, hadis ni riwayat oleh Imam Ahmad dan sanad dia baik dalam as-sahihah. Maka kata di para ulama, kana niyatuhu an yuzkar, niat dia nak suruh orang puji, nak suruh orang kata berani, nak suruh orang kata hebat, nak suruh orang cakap dia ni karim, pemurah. Maka al-a'malu bin niyat, amalan itu dengan niat. Amalan itu dengan niat. Sebab apa? Sebab apa? Sebab salah niat, dia buat satu perkara nak suruh orang puji. Kita kata ini satu perkara yang cukup menakutkan kita. Cuma tadilah kata di para ulama, sekiranya terlintas dalam hati kita benda tak baik, kita potong. Kita kata astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Lawan. Itu insya-Allah pahala tak hilang. Sama juga kita tengah solat contohnya, Allahu akbar solat. Tiba-tiba bunyi ada orang masuk masjid. Hai. Terbetik dalam hati kita, berasa nak marah lalu, tadi garu-garu juga. Ni gini kemah bukan. Sebab nak suruh orang kata orang hebat dia ni. Kalau datang khawatir, perasaan itu mari, faliyata'awaz billah, kita kena minta berlindung dengan Allah, sebab itu permainan syaitan nak merosakkan pahala kita. Hati-hatilah para jemaah sekalian. Ini di antara kerugian pahala dengan sebab niat yang tak baik. Kemudian satu lagi di bawah tajuk yang sama, saya tak nak bagi nombor baru kerana takut panjang, iaitulah orang yang mengungkit pemberian. Ini bahaya. 25 tahun dulu kita pernah bantu seorang budak miskin di kampung kita, bantu, tolong, sehingga dia masuk universiti dengan sebab kita bantu. Akhir sekali bila budak tu kerja, dia lupa dengan kita. Yalah, terlupa dengan tok ayah yang bantu dia. Balik kampung kita jerekah dia. Bahasa budak sepak kertas, kita panggil. Budak lepot tepi jalan, aku bantu kau. Subhanallah, 25 tahun subur pahala kita habis hilang begitu saja. Haba'an mansura, pahalanya hilang dengan sebab mengungkit pemberian. Dan yang terakhir, pahala hilang dengan terakhir, orang yang zahirnya baik tapi buruk
ketika bersendirian. Nauzubillah. Maknanya depan orang ni tak warak, tak ada dosa lah dia ni, diam, dia asyik pegang tasbih je. Tasbih yang bergerak, mulut tu tak cakap orang. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam satu ayat surah An-Nisa 108, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Dia sembunyi dosa dia daripada orang, tapi dia tak mampu nak sembunyi dosa dia daripada Allah, sedangkan Allah bersama dengan kita sentiasa. Mana itu dia panggil. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh seorang sahabat nama dia Thauban. Thauban ni pembantu Nabi. Dia pernah dengar satu hari baginda sallallahu bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati. Baginda Nabi sallallahu kata, aku tahu ada beberapa kaum dari kalangan umat aku. Mana umat aku ni mana orang beriman lah. Lepas tu Nabi kata umat aku min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanati amsali jibali tihamah. Dia bawa pahala yang dia bawa sebesar bukit Tihamah. Bukit Tihamah ni bukit besar di Arab ni. Kalau kita sini bukit apa tahu, bukit besar yang penting. Apa jadi? Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Tetapi Allah jadikan pahala tadi di akhirat berterbangan seperti debu yang diterbang oleh angin. Kita akan nampak kan, waktu ada matahari masuk celah tingkap tu, nampak macam berasak. Itu dia panggil haba'an. Macam haba. Rupanya haba'an ni bahasa Melayu haba. Tidak apa bahasa lain. Berterbangan, hilang pahala dia. Sauban dia duduk dekat Nabi SAW, kejut. Ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, sifatkan orang itu pada kami. Jallihim lana, jelaskan siapa mereka. Ini Sauban ni maknanya dia takut kena kat dia. Dia kata alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Aku takut kita ni terjebak, terperangkap dengan mereka sedang kita tak tahu. Maka Nabi SAW beritahu, ama innahum ikhwanukum, mereka ni saudara-saudara kamu, orang Islam juga. Satu sifat. Wa min jildatikum, daripada bangsa kamu, Arab juga. Kalau kita Melayu. Tapi wa ya'khuzuna minal laili kama ta'khuzun, mereka beribadat pada waktu malam seperti kamu ibadat. Maknanya ahli ibadat. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi tahaquha, tetapi mereka ini apabila mereka duduk diam-diam, tak ada orang tengok, senyap-senyap, mereka akan buat maksiat secara tersembunyi. Allahu akbar. Ini yang kita bimbang para jemaah sekalian. Dulu nak pergi buat maksiat payah, susah. Takkan apa haji nak pergi tempat apa ni, tempat pelacur ke, tempat apa-apa lorong-lorong yang saya tak nak sebut dah nama lorong kat sini, tak baik ke. Nah, sekarang ni tak ada lorong, buka alat kita ni nak cari kuliah Abu Anas lah contohnya nak. Nak jumpa tarian gelek ke apa benda, duk tengok hantu. Kita kata ini cukup berbahaya. Maknanya bila kita tak ada orang, lain watak kita. Depan orang, lain watak. Ini panggil bermuka-muka, warak depan manusia, tetapi menjadi manusia yang jahat apabila tak ada orang tengok. Dia terlupa kepada Allah Azza wa Jalla, dia terlupa kepada muraqabatillah. Maka kata Nabi SAW, orang yang buat dosa secara senyap-senyap, sedangkan orang pada zahirnya orang cium tangan dia, hormat pada dia, orang ini pahala dia akan hilang di akhirat esok, haba'an mansura, sebagaimana debu yang berterbangan. Jadi para jemaah sekalian, itulah motivasi kita yang dapat kita perbincangkan pada saat ini. Yang pertama, peluang yang ada ini mesti digunakan, jangan disia-siakan, supaya kita tidak menjadi manusia yang menyesal di akhirat. Dan ada 5 ataupun 6 perkara yang menghilangkan pahala kita di akhirat esok. Lebih-lebih lagi pahala yang berkait dengan hubungan dengan manusia. Kita tak masuk lagi bak riak, bak ibadat,
Kita mengatakan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri perlindungan kepada kita dan jaga kita daripada kehilangan pahala dan menyebabkan kita juga akan dicampur dosa-dosa orang di atas kepala kita. Jagalah pahala kita, jangan beri pahala kita kepada orang yang kita tak suka, dan jangan ambil pula dosa orang campur atas kepala. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.